Penghantaran pulang pengembara NTL kembali diurus syarikat penerbangan. Subsidi tiket penerbangan untuk pelajar Universiti Awam mulai 15 Ogos. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pencen dan pencen terbitan pesara kerajaan bagi Julai hingga Disember tahun ini dibayar menggunakan amaun pencen asal. Ia selari ketetapan Mahkamah Persekutuan. Perdana Menteri menyatakan pegawai awam yang bersara sebelum 2013, bayaran pencen dikembalikan kepada amaun Disember 2012. Bagi yang bersara mulai 2013, bayaran pencen dikembalikan kepada amaun asal semasa bersara. Perbezaan amaun pencen semasa dengan amaun pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas dinamakan Penghargaan Khas kepada Pesara PKKP. Ia bagi menjadikan amaun yang diterima pesara sama seperti amaun pencen semasa iaitu pencen pada Jun 2023. Proses penghantaran pulang pengembara yang dikenakan perintah notis penolakan masuk NTL akan kembali diurus syarikat penerbangan. Ketika ini ia dikendalikan pihak ketiga. Keputusan mengembalikan urusan NTL kepada syarikat penerbangan selari bab 5 Konvensyen Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Apabila seorang travelers tu dia nak berlepas daripada dia punya lokasi terakhir dia. Okey. Syarikat penerbangan tu bertanggungjawab sebelum dia issue boarding pass, dia kena tahu status travelers tu ada tak return ticket. Then only they will issue boarding pass. That's the international standard. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, hampir 15,000 pengembara dikenakan NTL. Antara sebab utamanya, tidak memiliki tiket pergi balik, alamat tempat tinggal tidak jelas dan tidak cukup wang tunai. Pengembara dari Bangladesh, Pakistan dan India paling ramai dikenakan NTL. Lebih 56,000 pelajar Universiti Awam bakal mendapat manfaat inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan dianggarkan berjumlah 16.8 juta ringgit mulai 15 Ogos depan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata jemaah menteri bersetuju pemberian baucer digital RM300 kepada setiap pelajar yang layak bagi laluan domestik antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Labuan. Kita ada satu peruntukan yang kita tak pakai, maka kita pindahkan peruntukan itu untuk tujuan ini dan kita juga memohon MEFCOM untuk menampung sebahagian peruntukan. Jadi inisiatif untuk tahun-tahun berikutnya sudah tentu kita akan berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan. Jadi untuk tahun ini kita buat dulu. Jelasnya selain dapat mengurangkan beban keuangan pelajar, inisiatif ini juga merupakan usaha kerajaan perpaduan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Dokumen cadangan pindaan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan sedang disedia. Setelah siap, dokumen itu akan dipersembah kepada Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat yang bakal berlangsung selepas PRU DUN ke-15. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menyatakan dokumen tersebut meliputi kesemua cadangan pindaan daripada kerajaan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Ia termasuk 8 syur pindaan di kemuka NGO, Suhakam dan Pesuruhjaya Kanak-Kanak Malaysia meliputi isu kewarganegaraan kanak-kanak yang lahir di luar negara oleh ibu warga Malaysia. Kerajaan beri jaminan untuk memelihara kepentingan hak-hak wanita dan ibu warga Malaysia bersama anak-anak mereka. Selain perkenaan Majlis Raja-Raja, cadangan pindaan juga harus dapat persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Ini pula susulan fenomena hujan lebat yang melanda wilayah utara India Ahad lalu. Wisma Putra sedang giat menyelaras usaha mengesan sekumpulan 12 rakyat Malaysia yang gagal dihubungi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di New Delhi dimaklumkan kumpulan berkenaan sedang menyertai ekspedisi pengembaraan di Hamtapas, Himachal Pradesh. Usaha pengesanan mereka dilaksana bersama pihak berkuasa tempatan. Perkembangan di Himachal Pradesh akan terus dipantau. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan diminta berhubung terus dengan pihak Suruhanjaya.
Baik, peruntukan sebanyak 110 juta ringgit bagi membaik pulih dan menyelenggara bangunan uzur dan rumah anggota Tentera Darat Malaysia TDM di seluruh negara. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman berkata, ia merupakan sebahagian daripada 200 juta ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membaik pulih dan menyelenggara rumah anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM baru-baru ini. Syukur alhamdulillah Tentera Darat khususnya mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia, khususnya kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan Malaysia kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak 200 juta kepada ATM keseluruhannya. Namun setakat ini yang difahamkan 110 juta akan diperuntukkan kepada Tentera Darat untuk kita gunakan bagi memperbaiki dan menambah baik menyenggara rumah-rumah keluarga, bangunan-bangunan penginapan dan juga lain-lain. Tambah beliau, ia dapat meningkatkan moral Tentera Darat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Kajian berkenaan Akta Kerja 1955 akan dilakukan Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp susulan dakwaan banyak syarikat ternama membuat kerahan kerja pekerja terhadap pelajar praktikal tanpa dibayar allowance. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud, kajian tersebut sudah pun berjalan dan bakal dibentangkan dalam masa terdekat. Setakat ini baru di pihak kementerian kita sudah amanahkan kepada pihak Talent Corp untuk buat kajian untuk pihak pengurusan kementerian lihat sebelum kita membentangnya di peringkat kabinet. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Program DOSH 1648K Visual Steps Challenge bersama Industri Sempena Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHWEEK 2023 di Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan program Sentuhan Madani Peringkat Negeri Kedah bersama pesawah, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Ampang Jajar Sabtu ini. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, selain sesi dialog, Perdana Menteri turut dijangka membuat beberapa pengumuman penting khas buat golongan sasar yang hadir. Kita juga mengharapkan masyarakat yang berdekatan terutamanya rakyat Kedah untuk sama-sama hadir. Jadi kita menyuruh juga semua masyarakat selain daripada 6 golongan kelompok tadi yang menjadi sasaran tadi, rakyat Kedah juga dijemput. Dan satu lagi adalah mereka-mereka daripada NGO yang berkaitan dengan pertanian juga dijemput untuk bersama dengan kita pada hari tersebut. Beliau berkata demikian selepas meninjau tapak program di Ibu Pejabat MADA Kedah. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam industri media dijangka dapat meningkatkan kecekapan penyampaian, terutamanya melibatkan tenaga kerja tanpa menjejaskan kreativiti. Beberapa peserta yang mengikuti ABU News Group Meeting and Global News Forum di Kuching berpendapat AI mungkin diterima dan digunakan dalam organisasi masing-masing selepas melihat konsep dan kesannya kepada dunia penyampaian maklumat dan berita. NHK are prohibited from using generated AI, but in the future we have to think about using those stuff, but we have to overcome about the security problems. But in the future we want to use more AI in the newsrooms so that we can get more better work, so that we can give more good high quality stuff to our audiences. And I believe AI is going to will be a lot of assistance to cater to our shortage in staff, because AI has the ability to make news and make videos and do some bit of editing, so which would assist us in making news items.
Hari ketiga program anjuran Asia Pacific Broadcasting Union ini melibatkan pembentangan secara dalam talian dan langsung dengan memperkenalkan pelbagai aplikasi media massa termasuk ChatGPT. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Kita buat satu app ni. Semua bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak selda pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Bertemu kembali. 11 individu menerima beasiswa yang di-Pertuan Agong BYDPA 2023. 6 daripadanya bagi peringkat PhD manakala bakinya peringkat sarjana penyelidikan. Majlis penganugerahan berlangsung di Istana Negara. Alhamdulillah, saya menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan kerana menganugerahkan beasiswa ini kepada kami semua 11 pelajar tahun ini. Kerana tanpa beasiswa ini agak mustahil untuk kita semua menyambung pelajaran dan ada daripada kami untuk keluar negara kerana kos yang agak tinggilah. Saya menjunjung kasih kepada Tuanku kerana menganugerahkan beasiswa yang berkredit ini kepada saya untuk saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Malaya yang bidang saya berkaitan dengan kejuruteraan kimia yang di mana saya akan menggunakan nanoteknologi dan mengaplikasikan teknologi ini dalam rawatan air. Saya sangat bangga dan sebenarnya saya sangat bersyukurlah kerana mendapat anugerah ini kerana ia adalah satu motivasi untuk saya untuk terus buat yang terbaik agar dapat menyumbang kepada negara. Sejak 2006 hingga kini, 198 individu telah menerima BYDPA. Ia membabitkan penajaan dalam bidang pengajian ekonomi, undang-undang, sains dan teknologi serta kewangan Islam. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini.